Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Sabaria. Pada kali ini kita akan sambung perbincangan subjek fizik tingkatan 4 bawah tajuk cahaya. Okey, sebelum ni kita dah cover satu subtopik pantulan cahaya. Pada kali ini kita akan sambung untuk subtopik kedua, iaitu pembiasan cahaya. Apa yang dimaksudkan dengan pembiasan cahaya? Okey, pembiasan cahaya adalah perubahan atau pembengkokan arah perambatan cahaya apabila ia merambat dari satu medium kepada medium lain yang berbeza ketempatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila terdapat dua medium yang berbeza ketempatan, contohnya macam udara dan blok kaca. Jadi udara ketempatannya lebih kurang jika dibandingkan blok kaca. Apabila cahaya memasuki daripada udara ke blok kaca, ia akan mengalami pembengkokan. Kenapa mengalami pembengkokan cahaya itu? Hal ini disebabkan oleh perubahan kelajuan cahaya apabila ia merambat pada medium yang berbeza ketempatan. Baik, kita tengok dengan lebih jelas lagi. Okey, macam mana terjadinya pembengkokan sinar cahaya? Di sini kita ada satu blok kaca. Yang petak tu adalah blok kaca. Bahagian luar adalah bahagian udara. Jadi udara dan blok kaca ni mempunyai ketempatan yang berbeza. Ada satu alur cahaya ataupun sinar tuju yang memasuki satu blok kaca daripada udara. Apa yang terjadi apabila ia merambat daripada satu medium ke medium lain yang berbeza ketempatan? Laju bagi sinar tuju tadi akan berkurang. Menyebabkan alur cahaya tadi yang masuk ke dalam kaca mendekati garis normal. Jadi sudut I akan jadi lagi besar berbanding dengan sudut R. Okey, alur kaca tadi apabila dia keluar, alur cahaya tadi apabila keluar daripada kaca ke udara, apa pula yang terjadi? Jadi kaca lebih tumpat jika bandingkan dengan udara. Laju akan bertambah. Laju alur cahaya tadi akan bertambah menyebabkan garis tadi menjauhi garis normal. Jadi I dia akan kurang berbanding dengan R. Sudut I akan jadi lagi kurang jika dibandingkan dengan sudut R. Okey, kita lihat pula hukum bagi pembiasan. Terdapat dua hukum untuk pembiasan, iaitu sinar tuju, sinar biasan dan garis normal mestilah berada pada satah yang sama. Okey, yang kedua, nisbah sinus I kepada R ialah pemalar, iaitu sin I per sin R sama juga dengan oleh kerana terdapatnya perbezaan kepada kelajuan cahaya tadi, maka wujudnya indeks biasan N. Apa itu indeks biasan N? Indeks biasan ditakrifkan sebagai nisbah kelajuan cahaya dalam vacuum, biasanya udara, kepada kelajuan cahaya dalam medium V. Yang ni biasanya kita guna untuk kaca. Jadi yang ni adalah formula pertama yang perlu kita ingat, ya, iaitu N sama dengan C per V. C mewakili kelajuan cahaya dalam udara, manakala V mewakili kelajuan cahaya dalam medium seperti kaca. Okey, apabila cahaya merambat daripada medium yang berlainan ketempatan juga, akan wujud sudut
I dan sudut R yang berbeza. Kalau tadi berkaitan dengan kelajuan cahaya, sekarang berkaitan dengan sudut. Kita juga boleh cari indeks biasan N. Yang ini formula kedua, iaitu N sama dengan sin I per sin R. Di mana I adalah sudut 7, manakala R adalah sudut biasan. Okey, kita lihat contoh soalan. Rajah menunjukkan sinar cahaya ditujukan ke dalam bongkah kaca lut sinar. Okey, ada bongkah kaca dekat situ. Sudut 7 dia adalah 68 darjah. Kemudian bila memasuki bongkah kaca, dia akan terbengkok. Jadi sudut dia 40 darjah. Menghampiri kepada garis normal. Okey, berapa indeks biasan kaca itu? Macam mana nak cari indeks biasan? Ia melibatkan sudut. Jadi kena guna formula N sama dengan sin I per sin R. Okey, sin I adalah 68 manakala R adalah 40. Jadi N sama dengan sin 68 per sin 40. Jawapan dia akan jadi 1/44. Jadi yang ni kena guna untuk sudut tadilah, untuk yang formula kedua. Sekarang kita lihat pula dalam nyata dan dalam ketara dalam bagi pembiasan. Maksudnya bawah pembiasan pun ada dalam nyata dan dalam ketara. Okey, katakan kita masukkan satu duit shilling ke dalam bekas yang mengandungi air. Duit itu akan jatuh ke bawah. Jadi akan wujud dalam nyata, iaitu dalam sebenar suatu kedudukan objek. Sampai ke bawah tu, daripada atas sampai ke bawah. Manakala dalam ketara ialah kedalaman imej yang kelihatan. Kalau kita lihat daripada luar, kita akan nampak imej dia berada di tengah-tengah tu. Itu adalah dalam ketara bagi apabila suatu objek berada di dalam air, imej yang kelihatan lebih dekat dengan mata pemerhati. Imej yang kelihatan itu adalah dalam ketara berbanding dalam sebenar, iaitu dalam nyata objek yang jauh lebih ke bawah. Kita boleh cari indeks biasan dia, iaitu D besar per D kecil. D besar adalah dalam nyata, manakala D kecil adalah dalam ketara. Ini adalah formula ketiga yang perlu kita ingat. Baiklah, kita lihat contoh soalan. Sebuah kolam diisi dengan air sehingga kedalaman 5 meter. Apakah dalam ketara kolam itu? Jadi kita ada satu kolam. Okay. Indeks biasa dia dah bagi iaitu 1.33. Jadi satu kolam tu diisi dengan air. Kedalaman dia 5 meter. Bermaksud daripada aras atas sampai ke bawah adalah 5 meter. Jadi dia nak cari dalam ketara. Dalam ketara tu yang mana? Dalam ketara tu adalah yang kecil. Yang kecil ni. Berapa dalam ketara? Kena guna formula mana ni? Kena guna formula N sama dengan D besar per D kecil. Jadi indeks biasan kita dah ada iaitu 1.33. Gantikan D besar pun dah ada 5 per D kecil iaitu dalam ketara yang nak dicari. Jadi D kecil ataupun dalam ketara sama dengan 5 per 1.33. D sama dengan 3.76 meter. Okey, selesai bahagian kedua, bawah pembiasan cahaya. Sekarang kita lihat pula bahagian ketiga, iaitu pantulan dalam penuh. Apa yang dimaksudkan dengan pantulan dalam penuh? Iaitu pantulan penuh satu alur cahaya di sempadan dua medium apabila sudut tuju dalam medium yang lebih tumpat melebihi sudut genting. Apa pula yang dimaksudkan dengan sudut genting dan kenapa mesti melebihi sudut genting? Kita lihat apa itu sudut genting. Sudut genting ialah sudut tuju yang menyebabkan alur cahaya yang terbias merambat sepanjang sempadan dua medium yang menjadikan R dia sama dengan 90 darjah. Kita lihat diagram.
Jadi cahaya tu datang daripada bawah ke dalam kaca ya. Jadi dia tak terbias keluar. Tapi sinar biasan itu dia merambat sepanjang sempadan yang menjadikan R dia adalah 90 darjah. Jadi untuk yang ni, ianya terjadi apabila cahaya merambat dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat sahaja. Contohnya tadi daripada kaca ke udara. Okey, pantulan dalam penuh ni dia berlaku apabila tiada cahaya terbias keluar. Sinar tuju dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Okey, kita lihat kat sini. Okey, daripada situ, maksudnya cahaya yang datang tu, dia bukan terbias keluar, tapi dia pantulkan balik ke dalam kaca. Ini yang dipanggilkan sebagai pantulan dalam penuh. Dekat luar tu adalah udara, yang dalam tu kaca. Jadi kita boleh cari juga indeks biasan dia, iaitu N sama dengan 1/sin. Ini adalah formula yang keempat yang kita kena tahu. Cuma kena ingat, pantulan dalam penuh ni, dia masuk balik semula. Dia terpantul semula. Kita lihat contoh soalan ya. Okey, di sini ada blok kaca, kemudian ada cahaya, tapi cahaya tu dia tidak terbias keluar. Dia masuk ke dalam. Bermaksud ini adalah pantulan dalam penuh. Okey, sudut kat situ adalah 37 darjah. Rajah menunjukkan suatu sinar cahaya merambat dalam satu blok kaca lut sinar. Apakah indeks biasan bagi blok kaca tersebut? Indeks biasan N. Jadi apa formula dia? N sama dengan 1/sin. Formula ini adalah untuk pantulan dalam penuh. Okey, jadi N dia sama dengan 1/sin 37. So, indeks biasan dia sama dengan 1.66. Okey. Kita lihat pula aplikasi pantulan dalam penuh. Biasanya dekat mana pantulan dalam penuh ini di-apply? Okey, pertama adalah dalam periskop berprisma. Kedua, gentian optik. Yang ketiga adalah binokular berprisma. Dan yang keempat adalah kilauan berlian. Kalau kita lihat cincin berlian contohnya, ia berkilau di dalam dia. Itu adalah aplikasi pantulan dalam penuh. Kita lihat pula ringkasan yang telah kita belajar untuk pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya ni biasanya terjadi contohnya pembengkokan pembaris dalam air, pensel kelihatan patah, kaki menjadi lebih pendek daripada yang biasa, ikan pula kelihatan lebih dekat ke atas di dalam air. Okey, untuk bawah pembiasan cahaya ni ada 3 formula indeks biasan yang perlu kita ingat, iaitu yang pertama N sama dengan C/V, di mana C adalah kelajuan cahaya di udara, V pula adalah kelajuan cahaya di medium. Yang kedua adalah N sama dengan sin A/sin R. I adalah sudut tuju manakala R adalah sudut biasan. Dan yang ketiga adalah N sama dengan D besar per D kecil. Iaitu D besar adalah dalam nyata, manakala D kecil adalah dalam ketara. Kita lihat pula ringkasan untuk pantulan dalam penuh. Iaitu sinar tuju dipantulkan sepenuhnya ke dalam medium yang lebih tumpat tanpa terbias keluar. Dan ada satu formula yang perlu diingat, iaitu N sama dengan 1/sin. Okey, setakat itu saja sesi kita pada kali ini. Selesailah 4 subtopik yang telah kita belajar bawah tajuk cahaya. Kita akan ketemu lagi untuk next episode. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi.
Bye.